Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Saifuddin di channel Pancing Abang Misai. Okey, dalam video kali ini saya nak berkongsi, nak kata unboxing, saya dah unboxing, tapi saya nak berkongsi lah. Dan nampak daripada feedback rakan-rakan subscriber saya dan rakan-rakan Facebook, ramai yang minta saya review lah satu road travel yang saya baru beli. Baru nak buat video review, tak habis, belum nak buat lagi. Dah ada orang datang review dulu. Aduh. Ni tengah racun ni. Pro staff tengah racun ni kan dia belilah tu. Okey, tengok nanti dia punya review dalam video akan datang. Okey. Sebelum saya buka ni dan tunjukkan kepada anda semua, saya nak share sikit. Saya beli travel road ni di Shopee. Okey, sedikit info yang saya dapat daripada Shopee ni. Dia namakan produk ni sebagai travel road with Fuji guide. Okey, kita nak tengoklah nanti Fuji tak Fuji. Nanti saya akan sharekan screenshot laman Shopee yang saya beli ni. Mestilah korang nak tahu harga dia berapa kan. Okey, saya bagi tahu kat sini. Harga yang saya beli di sini, apa yang ditunjukkan adalah RM99.99. 100 lah. Mudahnya 100. Okey, sedikit produk detail dia. Stok dia masa saya beli ni, stok dia ada 7. Tak tahu sekarang dah tinggal berapa. Brand, no brand. Okay. Dan ship from Nilai Negeri Sembilan. Okay, dekat sini dia dalam description tu dia ada tulis nama dia SYT Melody 210 Travel Spinning Road. Okay, dekat sini dia tulis lah 210. Okay, 210. Saya tak tahu 210 ni apa. Mungkin nombor siri dia ke, saya tak pasti. Alright. Okey, dia ni adalah traveler road. Okey, untuk pengembara lah. Sebenarnya tujuan saya beli ni bukan untuk pengembara, tapi untuk mancing waktu PKP. Senang lah sobat. Okey, panjang dia 7 kaki. Okey, bahan dia high carbon 30 tan. Saya tak tahu 30 tan ni apa. Okey. Yang ini jenis spinning road travel 4 pieces. Rod untuk respinning, mesin bawah, cincin Fuji. Line yang sesuai adalah 820 lb. So keras ya. Dan untuk casting weight dia adalah ni dia punya berat untuk kalau kita casting lah untuk lure dia 5-15 gram. Alright, itu saja informasi yang dibagi tahu kat sini. So kalau tengokkan dari segi apa maklumat yang dia bagi ni, nampak macam tak confident lah. Tapi sebab saya dah survey beberapa produk di Shopee, saya tengok lebih kurang saya berkenan dengan yang ni. So saya beli juga, walaupun informasi yang dia berikan ni mungkin tak berapa menarik, dan rupa dia tu tak adalah bagus sangat. Okay, so secara fizikalnya ini road dia. Penghantaran kepada saya dia letak dalam satu PVC pipe. Dah cemerlang lah yang part PVC pipe tu. Tapi ada satu part yang tak cemerlang adalah dari segi penutup dia. PVC dah cantik, atas bawah ni tak ada tutup, dia selotip je. So kalau kata di tengah jalan orang nak curi ataupun ada yang tak amanah nak ambil, boleh koyak atau gunting, boleh ambil rope ni. Ada saya malas nak ambil dia punya PVC pipe tu. Okey, dia datang dengan beg macam ni Beg ni beg ni nipis, tak ada kualiti. Tapi tak tahulah korang rasa macam mana. Dengan harga RM100 korang dapat road dengan beg macam ni, okey tak okey? Bagi saya okey lah, saya pentingkan dalam. Tapi luar ni sebenarnya penting kalau kita nak bawa ke mana-mana. Kalau koyak kan susah. Dari segi jahitan dia pun kita boleh tengok boleh tembus cahaya
Ada lubang-lubang, boleh tembus air. Maknanya benda ni, bekas dia ni sangat nipis. So kalau korang pentingkan bekas ni, mungkin ni kurang sesuai lah untuk korang kan. Tapi tak apa, macam saya pentingkan dalam. So dia adalah rod 4 pieces. Okey, ni bahagian bawah dia, bahagian pemegang. Bila baru keluarkan pemegang ni, nampak menarik, nampak firm, nampak confident. Lepas tu second piece. Okey, second piece. Okey, nampak cantik. Nampak diameter dia besar Tapi ni ringan ringan dalam kosong. Ringan kosong. Tapi tengok dia punya guide ni, ring guide dia ni ada tulis Fuji kat bawah. Tapi tak tahulah Fuji original ataupun tiruan ke, tak tahu. Tapi design, rupa dan tulisan ni Fuji lah. Okey. Tak tahulah sebenarnya apa Fuji, singkatan kepada Fuji Film ke, Fujiyama ke, tak tahu. So, tapi Fuji lah dia. Okey. Ni second piece. Okey. Kemudian third piece. Okey, third piece ni bahan ni lebih kurang sama je lah kan. Ringan. Tapi rasanya macam kalau kita compare dua ni, kita boleh rasa yang ketiga ni, yang kecil sikit ni lebih padat. Yang ni kosong Okey. Ni rasa lebih padat Maknanya dia mula padat, bawah ni keras, tebal. Yang second kosong. Yang ini pun mungkin kosong juga, tapi dia makin padat sebab dia kecil. Okey. Yang ketiga. Okey, sekarang yang keempat. Okey, yang keempat ni, yes, dia lagi padu. Tak tahulah, mungkin dalam kosong juga, tapi saya rasa padu. Isi dia padu. Okey. Tak tahulah sama ada solid atau tak. Okey. Sekarang saya nak kira berapa dia punya guide dia. Guide dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 guide dia sini. Kalau tengokkan yang hujung sekali ni, guide dia rapat-rapat 1, 2, 3, 4, 5. Rapat, boleh kata rapat sangat. Yang atas ni rapat, tapi okey lah, rapat. Tapi dekat yang sebelah bawah ni, antara first piece dengan yang second ni, kalau saya letak mesin kat sini, reel ni jauh jauh, memang jauh. Saya ingat lebih 1 hasta lebih 1 hasta tangan saya. Jauh Pak. Ni tempat mesin jauh tak sampai. Jauh. Cuma apa yang saya faham, kalau jauh ni lah biasanya kan, kalau daripada mesin ke sini ni jauh, maksudnya boleh, biasanya lah boleh longkas lah. Maknanya boleh baling jauh. Boleh baling jauh. Biasanya. Okey, saya nak cuba sambung. Okey, sambungan macam ni kalau boleh tengok Okey, agak dalam juga agak dalam boleh masukkan. Tapi dia kat sini penyambung dia ada dua macam apa ni? Dia kembung kat sini kan. Tapi dia tak akan bertemu. Dua tempat kembung ni tak akan bertemu, jauh lagi. Nampak? So dia simpan agak jauh Okey, dia simpan agak jauh. Okey, tapi dia tak bertemu. Okey. Yang ketiga, sambung juga. Dan yang terakhir. Okey. Ni dia. Oh, panjang
7 meter 7 meter. Okey, ini 7 meter. Okey, secara peribadi saya suka 7 meter ni. Cuma selama ni kalau kata saya menggunakan joran yang panjangnya 7 meter atau 8 meter, biasanya saya akan pakai yang apa tu, tempat pemegang yang panjang tu kan. Bukan dalam bentuk macam ni. Biasanya yang macam ni biasa kalau untuk kita casting lah. Tapi saya rasa ni kalau untuk casting pun sedap ni. Cuma saya jarang pakai yang design pemegang macam ni untuk main bottom. Cuma secara peribadi yang jenis yang saya suka lah, kalau panjang macam ni saya lebih suka kalau kedudukan rod tu mungkin atas sikit lagi. Atas sikit lagi. Okey, ala-ala macam mungkin boleh kepit untuk jigging lah macam tu. Tak sampai macam tu lah, sikit lah kan. Tapi lebih kurang macam ni lah dekat tangan saya ni. Kalau dekat sini mungkin pada pandangan peribadi saya lagi sedap dengan saiz diameter rod ni yang agak kasar, yang tebal, yang bulat, yang kasar macam ni. Dan panjang 7 meter ni mungkin kalau ke depan sikit lagi saya suka. Ni saya punya personal preference lah. Tapi sebab dia kat sini kan, so bila kat sini ni nanti mesin kat sini saya pegang macam ni, so dia agak jauh lah, agak jauh. Jadi beban tu bawah ni dia akan jadi ringan Jadi beban tu lebih dekat sebelah depan lah. Bila kita tarik ikan tu mungkin akan lagi mencabar sikit lah untuk kita tarik ikan tu. Tapi okey lah, tak ada masalah. Itu masing-masing punya pandangan kan, masing-masing punya cita rasa. So far okey, saya suka. Lagi apa nak cerita? Cuma satu benda yang saya mungkin selain daripada kedudukan mesin ni tadi, ni pengunci dia ni. Okey, pengunci dia ni plastik. So tak tahulah tahan tak tahan plastik ni. Tak tahulah tahan tak tahan. Okey, harap-harap tahan lah. Cuma nampak lah dia ni plastik. Pengunci dia ni, pengunci dekat reel seat tu, ni plastik. Okey, lain-lain apa nak cerita ni ya. Saya tak test lagi, so tak tahu performance dia. Cumanya kalau saya mancing dekat tempat-tempat semak lah untuk mancing baung, kalau tempat tu betul-betul semak, mungkin mencabar sikit lah. Macam tu lah pandangan saya. Okey, so apa pendapat korang pasal travel rod yang saya beli ni? Berbaloi ke tak berbaloi dengan harga RM100? 100 campur RM4.50 macam tu dia punya postage ataupun courier charge dia. Dekat Shopee RM4 lebih. So total dalam RM104, RM105 lebih kurang macam tu. So korang rasa berbaloi tak 100? Saya dapat 4 pieces punya travel rod dengan dia punya kekuatan dia 820. Okey, so sebenarnya saya memang ambil yang 820. Kalau nak cari yang lebih murah dalam RM60 pun ada sebenarnya, tetapi yang tu lebih kepada UL dengan light lah. Okey, dalam 6 LB ke bawah dan juga lebih kurang 6 ke 10 atau 6-8, macam tu lah lebih kurangnya. Okey, tapi sebab saya banyak mancing ikan baung. Ikan baung ni faham-faham lah, tarikan dia kasar. Dan juga saya ingat nak boleh buat mancing patin ni. So that's why saya ambil 820. Dan saya consider benda ni 4 pieces macam ni. Kalaulah ambil yang lembut, mungkin tak sedap untuk dikas ataupun untuk dibaling. Sebab saya pun ada tanya kawan saya, dia beli satu jenama yang mahal, branded, 300 lebih harga dia. Tapi saya tak tahu lah, mungkin spek dia UL. So dia kata untuk casting tak sedap. Saya tak pasti. Tapi sebab
saya mencari spesies-spesies yang ganas, yang kuat. Jadi saya rasa better untuk saya ambil yang kasar macam ni, 8, 20. Let's say kalau saya pergi ke pantai pun boleh pakai. Bila saya pergi pantai, saya boleh pakai, boleh mancing pantai sebab dia 7 kaki. 7 kaki ni boleh lah kan. Lagi satu dia keras. Dan kalau kata saya pergi pantai, saya of course kita nak kena gunakan batu ladung yang sedikit besar daripada biasa supaya tak hanyut di bawah ombak. Maka kita perlukan rod yang keras. Kalau kita pakai UL, saya ingat bolehlah untuk setakat main stream, air cetek-cetek boleh pakai. Tapi kalau kata nak mancing selain daripada tu, tak. Maknanya bagi saya lah, personally saya rasa benda kalau guna set macam ni dan UL spec, ianya tak fleksibel lah. Tak fleksibel untuk digunakan dekat pelbagai bentuk game. Cuma ni tak sesuai lah. Kalau nak main ikan kecil-kecil tu tak sesuai lah. Untuk stream tak sesuai. Tapi untuk saya yang mencari ikan yang ada saiz besar-besar, baung, patin dan juga mungkin nak ke pantai, so saya ingat ini yang sesuai dengan saya. So apa pendapat korang? Okay, so kalau korang ada pendapat ataupun korang dah biasa pakai rod yang macam ni, favorite rod, sila komen dekat bawah, sharekan pendapat korang. Oh ya, saya terlupa, bila saya postkan benda ni dekat Facebook, ada beberapa orang kawan saya, boleh tengok kat sini, nanti saya postkan dia punya komen. Dia orang katalah, ada sahabat saya ni, dia kata tempat penyambung ni kita kena ikat dengan tali. Bukan ikat dengan tali. Boleh baca apa yang dia tulis tu nanti. Maksudnya mungkin lah untuk lebih tahan lagi, mungkin kita kena belitkan benang ataupun apa-apa yang tempat join dia ni supaya dia lebih kukuh. Ada kawan saya yang highlight juga dekat sini dekat dalam gambar yang saya share tu, dia kata kawasan ni mudah pecah lah, mudah pecah sebab dia 4 piece ni, mungkin tak tahu yang mana satu, dia akan cepat pecah. Dia akan mudah pecah. That's why kawan yang seorang lagi suggest untuk dililit benang ke apa supaya lebih kukuh lah. So saya tak tahu, tak ada pengalaman pakai, tapi biasanya Pak kata Fahmi dia kenal saya pakai agak lasak, agak ganas. Dia kata lebih kurang lah, maksud dia inilah rod baru untuk dipatahkan. Okey, tak apa, patah pun kita beli tak adalah terlalu mahal. Kalau patah tu tandanya nak kena beli yang baru. Okey, bagi pendapat sikit ataupun korang nak tanya lebih lanjut lagi, silakan tanya. Nanti di ruang description tu saya akan sharekan, saya tak tahu nak share macam mana link apa ni, link Shopee ni. Tapi macam yang saya share awal tadi, saya letakkan gambar tu lah. Korang boleh cari nanti kat Shopee. Kalau berminat korang beli. Cuma saya rasa setakat ni, setakat tak pernah guna lagi ni, daripada apa yang saya pegang, saya tengok depan mata ni, saya puas hati. Saya puas hati lah. Overall untuk root ni nampaknya 80% ataupun 85% saya ianya menepati apa yang saya nak lah. Okey, itu sahaja video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Pancing Abang Misai. Bertemu lagi kita dalam sembang-sembang yang akan datang. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.